أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Zahratul Murid, muka surat 5, baris yang kedua daripada atas. Muka surat 5, baris kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian datang yang ketujuh. Bertanya ia yang ketujuh seperti dahulu juga. Kemudian datang yang ketujuh. Yang ketujuh daripada 10 orang yang besar-besar di kalangan Khawarij. Yang ketujuh daripada 10 orang yang besar-besar daripada kalangan Khawarij. Kita ni yang ketujuh daripada yang pertama tu yang 3 dah ni. Dah. Yang 3 dah. Kalau sebut yang ketujuh kemudian tidak diundur kembali, tahu tak kisah sebenarnya apa? Kita baca terus jadi macam mana. Kemudian datang yang ketujuh. Yang ketujuh ni, yang ketujuh mana pula ni? Daripada bertanya ia yang ketujuh seperti dahulu juga. Ditanya sebagaimana orang yang pertama sampailah orang yang keenam. Apa pertanyaan merekanya? Mana kalau tak undur kembali, tahu kisah ke tak? Dah lah, nak mari tu tengok ke tak? Kita tengok nama kitab depan je. Nama kitab apa? Ke nama kitab pun tak tengok. Pakai semua kitab ada dalam satu beg. Sampai di masjid barulah cari kitab mana. Mana kita? Sampai ke rumah, mari apa? Rembah beg. Rembah beg tau. Campur beg. Sampai ke rumah, rembah beg, pergi terjun sungai, pergi main je kerja dia. Habis duit mak ayah je sekolah. Dah sampai ke rumah, rembah beg, campur beg, lepas tu pergi main sungai, main situ, main situ. Buku dah cara dah. Orang kata orang ni, habis duit mak ayah belajar. Baca malah mutlak malah. Kata-kata orang dia ke budak. Gitu lah dah. Tapi budak lain. Dia otak dia geling, otak dia gam dia kuat lagi. Hak cerdik tak payah baca pun. Sampai time periksa, dia nombor di hadapan lah walaupun tak nombor 1 pun. Kalau nombor 1 tu cerdik serta rajin. Budak cerdik malah nombor hadapan juga walaupun tak nombor 1 pun. Sebab apa? Dia masih jago ngajar tu dia lekat belakang dah. Kita ni mana? Dia cerdik sertanya ingatan kuat. Kita ni cerdik juga. Bukan sebarang-barang orang di sekolah dulu. Tapi tua. Gam ada lagi tau. Ada ni, gam-gam. Kalau kita pula memang kurang cerdik, tua pula, kita sampai ke rumah, rembah
Minggu depan pula tengok hok mana. Tak tahulah. Tapi kita kok mana-mana pun kena undur sebab kelas mingguan. Kelas mingguan kena undur lah. Hok pondok tak undur sebab kelas harian. Jadi pembicaraannya hak berkaitan dengan ilmu ni, Nabi SAW bersabda, "Ana khazanatul ilmi wa aliyun babuha," kata Nabi. Aku ni pembendaraan, mana gedung ilmu, dan Ali, yang di sana Ali karramallahu wajah, itu pintunya. Nak pergi pada ilmu, nak pergi kepada gedung ilmu, Nabi SAW, dia kena masuk kok pintu. Kena lalu kok pintu. Jadi nak ilmu, kena cari sana Ali karramallahu wajah. Sebegitu. Jadi gedung ilmu hak Nabi ni pula ilmu wahyu daripada Allah, ilmu agama. Jadi nak agama, kena melalui sana Ali karramallahu wajah. Macam tu gitulah. Sebab sekarang ni aku gedung ilmu dengan bahawa Nabi ni ilmu wahyu tu di Nabi belaka. Ilmu agama tu pada Nabi SAW belaka. Jadi nak kepada agama kena ada ilmu, tapi pintunya di sana Ali karramallahu wajah. Berarti orang yang nak agama dia kena melalui sana Ali karramallahu wajah. Kita bunyi gitu, kita tak ada pelik pun. Sana Ali karramallahu wajah. Kisah dah kita masyhur sangatlah. Tiba-tiba puak Khawarij yang memusuhi sana Ali karramallahu wajah. Tak puas hati dah lah dengar hadis ni. Ni orang jahil. Orang jahil cerita kelebihan ilmu, tak puas hati. Mentang-mentang lah di ilmu ada, mentang-mentang lah kita jahil. Orang jahil tak puas hati. Orang jahil tak puas hati. Cerita kelebihan ilmu, cerita mudaratnya, punahnya, rosaknya orang jahil. Walaupun rajin wa amal sekalipun, tak puas hati lalu. Walah nak dapat keselamatan, ketinggian agama. Tanpa agama, orang ni akan hancur, rosak, binasa. Nak agama, ilmu. Jahil, rosaklah agamanya. Sebab itulah diutuskan Nabi SAW menyampaikan ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan agama nak dibawa ni masing-masing buat. Tidak. Tunggu apa yang Nabi baca dari Quran dan juga Nabi bersabda. Itu agama. Pada masa Nabi. Pada masa kita nak agama, senang gitu je. Tak payah belajar. Belajar budak-budak. Misalnya modal lah. Hak ni yang masalahnya. Hak ni yang masalah. Semua orang belajar belaka masa budak-budak Semua orang belajar belaka. Cuba tanya orang-orang hak duduk kelek kitab. Hak duduk belajar sentiasa. Di sekolah juga. Dia belajar juga masa budak-budak. Kenapa duduk sibuk lagi belajar di masjid? Pandai ni. Hak mari masjid. Hak duduk tekung belajar tu. Tak sekolah. Sekolah belaka. Tak belajar ilmu agama di sekolah. Belajar belaka. Yang sibuk main masjid tu apa? Tak ada apa buat ilmu budak-budak. Dia tahulah. Lepas tu dia tekung belajar. Maknanya kalau nak agak ilmu sekolah, minta maaf lah. Ada dah ilmu fardu'ain, ada ABC. Asah yang kasar-kasar saja. Selesai ke tak fardu'ain? Allah, nak selesai macam mana lah. Lalu kita kata jauh jelak pada ni. Jauh sangat. Mana ilmu fardu'ain di sekolah tu hanya tahap ABC. Tu sahaja. Betul-betul ni. Dan tak pelik orang yang beranggapan dia tak payah belajar dah sebab dia belajar sekolah.
Orang yang sedang belajar ni pun dahulu beranggapan gitu juga. Ada yang sedang belajar sekarang tekun. Sebelum dia mula belajar tu, dia rasa tak payah belajar dah. Sama je kita ni. Gitu je. Sama je. Dia rasa macam pandai dah. Lepas belajar akidah, banyak sangat. Hak tak reti bab tauhidnya. Belajar bab fiqh, bab taharah, bab semayang. Banyak sangat hak tak retinya. Banyak sangat-sangat. Bukan hanya nak mencukupkan sedikit lagi tak cukup. Dah. Ilmu tasawuf. Lagilah kelak gambar. Ingat baik. Orang sekolah agama bukan sekolah menengah biasa. Akhirnya jadi ustaz di sekolah. Ada ni. Hak ni pun mengakui. Mereka pun fardu ain tak tahulah. Separuh ada kedok tak tahu. Pada ni. Jadi belajar sekolah agama bukan sekolah menengah biasa. Ambil bidang agama. Kemudian boleh mengajar pula di sekolah agama balik jadi ustaz. Jadi ustazah. Lepas dia belajar balik fardu ain. Dia banyaklah sikit fardu ain dia. Tapi saya pernah jumpa. Nak kata separuh fardu ain ada. Tak berani dia kata. Ni ustaz. Pandai ni. Wallahualam lah dia belajar macam mana. Tapi dia jadi ustaz di sekolah lah pulaknya. Hak saya cakap seorang ni, hak lain aling tak tahulah. Hak ni. Hak jadi ustaz ni. Fardu ain memang tak cukup. Tapi dia boleh kata, dia kata nak kata tak cukup memang tak cukup fardu ain walaupun saya jadi ustaz sekarang. Tak cukup tu banyak mana? Tinggal separuh lagi ke hak tak cukup. Tak berani nak kata dia kata. Sebab bila ngaji kitab Jawi ni, kaedah pondok, kemudian tauhid Allah sifat 20 tu kau tak reti. Wujud ke dalam bakok tu retilah. Badan ni banyak dia tak reti. Pergi pada bab taharah, bab semayang, Allah lah dia kata. Pergi pada tasawuf pula, perincian sifat-sifat kecelaan, perincian sifat-sifat kepujang. Hak tu lagi gelak gambar. Tasawuf lah hak paling berat. Tasawuf paling berat. Tapi malangnya tauhid pun tak lepas. Ni dia siapa tangguh ustaz ni. Lepas tu jangan duk rasa macam pandai sangatlah. Kalau mendengar biasa pula. Kalau Arab pun tak jadi ustaz pun Lepas tu ada ustaz-ustaz ditekun belajar melalui FB. Dia ketekun belajar melalui FB. Kadang-kadang mari daripada jauh-jauh. Tanya cuti, mari berjumpa. Beritahu dia belajar apa semua. Belajar agama bukan setakat di Malaysia. Sampai balik Mesir contohnya. Dia berjumpa, dia beritahu dia belajar balik. Alhamdulillah lah. Siapa pun dia kena belajar sentiasa. Siapa pun ada peluang kena belajar sentiasa. Orang ni jadi ustaz dah. Belajar Mesir. Mari dia berjauh, jumpa kan nak beritahu tu je. Tapi dia kata tak berani nak sebut. Tinggal separuh lagi fardu ain tak cukup. Tak berani nak kata. Tapi kalau tasawuf memang tak tahulah belajar macam mana. Mungkin dia berbidang dia. Dia belajar luar universiti ni dia ada bidang-bidang wallahu alam lah. Tapi yang malangnya tauhid tak lepas. Fardu ain tauhid tak lepas. Tapi dia kata kalau tanya bab-bab taharah pun, bab-bab semayang pun, Allah banyak tak reti nak jawab. Tapi dia sentiasa belajar sebab dia nak menyampaikan pada pelajar dia dan inisiatif dia mengajar pada pelajar dia lebih daripada sukatan. Dia ada penambahan di sendiri. Dia tak ikut sukatan sekolah semata-mata. Dan dia sentiasa memperingat pelajar dia
kena belajar kok luar. Jangan harap di sekolah. Sebab masa sangat terhad. Walaupun inisiatif dia ada penambahan yang lain. Tapi tetap nasihat belajar supaya sentiasa belajar kok luar. Cari di masjid-masjid. Tak padang ni di sekolah ni. Bukan setakat mengajar nak cukup masa. Bukan. Ada yang seumpama tu. Dia mengajar nak cukup masa dia je. Cukup bulan boleh gaji. Dia tak fokus mana pun. Ada juga yang seumpama ni tak. Dia mengajar dengan kesungguhan. Dan dia bersungguh menambahkan ilmu. Dia ikut rakaman-rakaman. Dia ambil rakaman babo-babo di fotoni. Manusia sungguh belajar macam bukan ustaz. Dia kata lepas-lepas dia belajar. Panggil ustaz malu dia kata. Ada ni. Jadi kalau kita beranggapan kita belajar agama dari sekolah cukup. Memang salah sangat anggapan tu. Salah terang-terang. Salah sangat-sangat. Tak betul sangat-sangat. Asas Fatah yang dia kata adalah asas ABC. Jadi nak selamat agama, ilmu kena cukup. Nak agama, ilmu tidak didahulukan. Rosak binasa, tak pakai gawar. Terutama sekali ilmu akidah. Walaupun nampak semayang sekalipun, tak ada. Nampak puasa zakat haji sekalipun, tak ada. Ini dia berkata, wal jahilu adullah walau kana abida. Orang jahil ni musuh Allah walaupun kuat buat ibadat sekalipun. Dia akidah tak betul dak musuh Allah. Sembahyang tak betul dak musuh Allah. Hati riak, ujub, takabur tidak musuh Allah. Keriak, ujub, takabur ni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas, yang tidak taubah, yang tidak syukur, yang tidak tawakul, yang tidak redha. Adakah ianya kekasih Allah? Mestilah musuh Allah Subhanahu wa taala. Patut Nabi kata orang jahil musuh Allah walaupun dia buat ibadat. Tapi orang jahil macam Khawarij tak puas hati pula cerita bab kelebihan ilmu. Yang ada pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali tu tak peliklah pada masa sekarang. Orang ada ilmu pun bukan banyak sangat. Orang jahil sangat-sangat memusuhi, sangat-sangat hasad dengki. Dalam FB tu gak orang berilmu lah. Hak paling kuat kena hentam, kena maki, kena kutuk oleh orang jahil yang hasad pada orang berilmu. Ini macam Khawarij ni lah. Tapi golongan ni mudah menuduhkan orang lain Khawarij. Bahawa mereka lah Khawarij. Orang-orang jahil. Jadi puak Khawarij ni dihimpun 10 orang besar-besar. Tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu soalan je, satu masalah je. Tengok Sayyidina Ali ni jawab sama ke ataupun tak sama. Kalau jawab sama, tak pandai. Kalau jawab berbeza-beza, barulah pandai. Tapi apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah jawab 10 satu masalah, satu soalan dengan 10 jawapan, mereka tak akal juga Sayyidina Ali. Mereka tak akal juga. Mereka tak akal. Macam beginilah. Orang kafir hantar yang paling cerdik berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang paling cerdik itu kembali kepada puak-puak kafir ni, dia mengakui dah Rasulullah ni betul. Kau puak-puak dia kata kamu sudah kena sihir. Kata gitu pula. Tak pakai. Puak-puak alim Yahudi Nasara berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya soalan. Soalan ni kalau jawab begini, pastilah ia Rasulullah. Nak test, nak uji, nak cuba. Soalan-soalan ni kalau Nabi SAW jawab begian, Rasulullah. Betul Rasulullah. Maka dia pun tanyalah persoalan yang memang Nabi jawab tepat sebagaimana yang mereka tahu, itu Rasulullah. Beri jawapan sebagaimana yang
jawapan seorang Rasul, jelas Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Tak mau beriman juga. Beriman juga. Ini biasalah. Tanya. Bukan nak pakai pun. Ini sama ni Pak Khawarij ni. Tanya soalan 10 orang tanya pun, saya nak jawab berbeza-beza pun, tak akal juga. Tak akal juga. Cuma tanya tu nak menjatuhkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak menjatuhkan Sayyidina Ali. Tak jatuh Sayyidina Ali-nya. Betul sungguh Sayyidina Ali ni ilmu dia banyak, tak turut. Tanya nak jatuh je. Bukan tanya nak pakai pun. Jadi pertanyaannya, ilmu afdal ataupun harta yang afdal? Ilmu afdal ataupun harta yang afdal? Jawapan dia, ilmu agama yang lebih afdal daripada harta. Ilmu afdal ataupun harta afdal? Ilmu lebih afdal daripada harta. Harta tu ditolak? Tidak. Cuma ilmu lebih afdal. Faham ni? Mana antara dua ni yang afdal, yang bahagia, mana yang celaka? Antara ilmu dengan harta. Ilmu lah bahagia, harta lah celaka. Tak. Bukan gitu. Bukan gitu. Mana afdal antara ilmu dan harta? Mana apa? Ilmu lebih afdal, ada harta ditolak? Tidak. Faham ni? Bukan kata mana yang afdal, mana yang celaka ke. Ilmu afdal, harta celaka. Barulah harta tu ditolak. Ini tak. Harta tidak ditolak. Dan ni harta tidak ditolak. Sahabat radhiyallahu anhum sebahagiannya kaya. Bukan miskin pun. Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu kaya. Sayyidina Umar kaya. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lagi kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lagilah kaya. Kalau tak ada hartanya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Khadijah radhiyallahu anha kaya raya. Ada ni. Nabi miskin. Nabi di tangan dia tak ada. Tapi harta Nabi guna belaka. Lepas tu dia kata Nabi miskin. Sebab apa? Sebab Nabi banyak harta tapi diinfakkan sekalian. Hajatul Wada' Nabi melakukan ibadah korban berapa ekor unta? 100 ekor unta. Ada ni? 100 ekor unta. Kalau satu unta zaman sekarang 10,000. Boleh. Ni reka je ni. Reka je. Ya ke? Unta 10,000. Lebih tau. Lembu 5,000 dah tau. Itu tau. Lembu 5,000 tau. Kalau gitu unta 10,000 tak boleh. Kalau lembu 5,000 dah. Berapa Wallahu'alam lah. Kalau kata unta tu 10,000. Kalau 100 ekor 2 juta. Bukan agama tolak harta. Tapi nak pastikan harta tu afdal, ilmu di hadapan. Nak pastikan harta tu afdal, ilmu di hadapan. Ada ilmu, harta bawa kebaikan kepada hari akhirah. Kalau ilmu tidak ada di hadapan, walaupun harta dia banyak, diinfak pada jalan Allah, tak ada guna langsung harta yang diinfak tu. Dia tidak didahulukan dengan ilmu. Harta dia banyak, diinfak harta dia sebanyak mana sekalipun, tidak ada nilai. Tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tu, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Lau anfaqta misla ahadan, lau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak umpama sebesar bukit Uhud, nisbah emas bukan batu, pada jalan Allah,
tidak akan diterima oleh Allah sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kerana kejahilan, qada qadar tidak diimani, bukan dikufuri. Walaupun infak harta umpama bukit Uhud ini sebab emas pada jalan Allah tidak akan diterima, tak pakai gawar pun. Ada orang bagus, harta dia banyak, tapi infak bulanan dia cukup banyak. Dia khas dah. Sebulan-sebulan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu disuruh pembantu dia hantar madrasah. Ada ni. Puluhan ribu sebulan diinfak pada madrasah tiap-tiap bulan. Bukan Ramadan. Kita ni kalau infak Ramadan je lah. Dah. Tiap-tiap bulan. Tapi ilmu ada ke tak? Tak pernah perlu libat ilmu. Sayang sangat-sangat harta tidak ada manfaat langsung. Ilmu lebih afdal dua harta. Bila ada ilmu, harta yang ada akan afdal juga. Syaratnya ilmu di hadapan. Sebab ilmu yang lebih afdal daripada harta. Kemudian datang yang ketujuh daripada 10 orang yang besar-besar daripada kalangan Khawarij. Bertanya yang ketujuh seperti dahulu juga, ilmu afdal ataupun harta afdal. Maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta lah. Itu jawapan sentiasa lah, sama ada jawapan dia. Yang berbezanya kerana itu yang berbeza. Kerana ampunya harta dihisapkan akan dia akan ampunya harta pada hari kiamat, dan ampunya ilmu disyafaah akan dia akan ampunya ilmu pada hari kiamat. Pada ni harta akan dihisap pada kiamat. Ilmu akan mensyafaahkan akan orang yang mempunyai ilmu. Dia akan tolong orang punya ilmu. Harta akan dikira, harta akan dihisap. Sebab tu orang yang kaya bersyukur, dia lambat masuk syurga nak banding dengan orang yang fakir yang sabar. Sebab panjang perkiraan. Tetapi walaupun orang yang kaya yang bersyukur, panjang hisap dia, lambat ke syurga nak banding dengan orang yang fakir yang sabar. Tapi apabila dia orang kaya, banyak harta yang bersyukur, infak dia banyak, memanglah hisap dia lebih panjang. Tapi hisap dia pahala. Masuk syurga lambat pun, syurga darajah yang lebih tinggi. Ada ni. Bila hisap tu lebih panjang, masyar lebih lama. Tapi bagi orang kaya yang bersyukur, walaupun masyarnya lama, masyar bagi orang beriman soleh ada nikmat bagi mereka. Ada ni. Macam alam barzah lah. Ada yang kebun syurga, ada yang lubang neraka. Masyar pun samalah. Orang beriman dan amal soleh, lama mana di masyar pun bagi mereka dalam keadaan nikmat. Mereka tak ada apa pun. Yang berjumpa dengan nabi-nabi ni supaya minta kepada Allah supaya dihisapkan orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa. Ada ni. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang banyak dosa. Hak ni hak jumpa dengan nabi-nabi ni. Satu nabi sampailah pada Nabi SAW. Mereka minta supaya nabi ni pergi minta dengan Allah Taala. Kiralah, hisaplah. Kalau kata ke neraka lah. Gitu. Dia tak tahu seksa macam mana pun di masyar, neraka tak boleh nak banding. Tak tahan dah seksa di masyar ni. Hisaplah, kiralah. Kalau kena masuk neraka pun kena masuk neraka lah. Dia ingat neraka dengan masyar ni macam mana? Ada ni. Gini contoh. Allah, susahnya hidup atas dunia ni. Orang kafir kan? Dia pun bunuh diri. Orang kafir. Sebab apa? Susah hidup atas dunia. Dia pun bunuh diri. Dia kena penyakit. Penyakit tu agak berat. Tak tahan nak menanggung kesakitan.
dia pun bunuh diri. Sebab apa? Tak tahan dah, sakit. Kalau tadi tak tahan dah susah, bunuh diri. Orang ni tak tahan dah sakit, dia bunuh diri. Masuk dalam alam barzah, tu tak ada terkira dah lah. Nak banding dengan susah, sakit atau dia tak boleh nak banding dah alam barzah. Lubang dia lubang neraka dah. Lepas tu orang yang beriman tak akan bunuh diri. Susah macam tak akan bunuh diri orang beriman. Sebab di iman ni, bunuh diri. Barzah berat daripada atas dunia lagi. Orang beriman. Susah macam mana pun, mereka tak akan bunuh diri. Sebab apa? Susah atas dunia, sakit atas dunia, tak dibanding dengan alam barzah. Orang ni di alam barzah ni pula, hok duduk dalam kebun syurga, selama-lama tak apa dah. Hok alam barzah tu, hok raudhatun minal jannah tu lah. Kebun berkebun syurga tu, selama-lama tak apa dah ya, tak kiamat, tak masuk syurga sebenar pun tak apa dah. Hak alam barzah tu. Kebun syurga di alam barzah. Kebun syurga, bukan syurga sungguh lagi. Tak apa dah selama-lama pun. Tak ada syurga pun tak apa dah. Hak duk tunggu bila kau kiamat, orang kena seksa. Hak ni tunggu bila kau kiamat tak tahan dah seksaan barzah. Kiamatlah dihimpun di mahsyar. Hak ni. Mereka di mahsyar lebih terseksa daripada alam barzah. Ada ni. Alam barzah lama dah masa dia, lebih lama alam dunia. Terseksa dah. Tapi mahsyar lebih lama dah alam barzah, dan mahsyar lebih terseksa nak banding dengan alam barzah. Tak tahan dah seksa di mahsyar. Nak minta supaya dihisapkan. Biarlah ke neraka pun. Neraka lebih terseksa daripada mahsyar. Ada ni. Ada pun orang beriman, walaupun di harta banyak, hisap dia panjang, lambat ke syurga, di mahsyar tidak ada apa-apa bagi mereka. Mereka berada dalam nikmat. Hisap, keluar keputusannya, pahala. Hisap lagi, pahala lagi. Hisap lagi, pahala lagi. Syurga lapis lebih tinggi daripada orang yang fakir, yang sabar. Gitu je lah. Hak ni, hak hisap, hak lulu. Sebab harta ni akan dihisap, akan dikira. Macam mana cara boleh? Cara memperolehi harta. Cara memperolehi harta akan dikira satu. Kemudian dapat harta. Akan dihisap pula. Harta tu ditasarrufkan, digunakan dengan cara mana? Dia panjang ni. Hisap dalam harta ni. Yang pertama, macam mana harta diperolehi. Yang kedua, lepas harta diperolehi, akan dihisapkan pula macam mana harta digunakan. Ada ni. Harta hisap dia. Betulah cari harta, kena cari molek. Jujur sejujur-jujurnya. Ada ni. Pertama sekali orang berniaga. Kena jujur sejujur-jujurnya. Sebab orang yang berniaga yang benar, Nabi kata akan bersama dengan Nabi di dalam Jannatul Firdaus. Orang berniaga yang jujur, yang benar akan bersama dengan Nabi dalam Jannatul Firdaus. Sebab apa? Nak cari orang berniaga jujur ni payahlah. Dia kok mana pun tak boleh rugi dia. Tahu? Tak boleh rugi dia. Orang tak boleh rugi dia, itulah akhirnya dia maknanya pembeli. Tapi kalau jujur sungguh, rugi nampak dianya, Allah tak ada rugi apa pun dianya. Kehidupan dia barakah, kehidupan dia senang. Ada dia. Ini orang berniaga. Kau berniaga kan, dia pelebih kepada pembeli semua. Dia pelebih kepada pembeli, dia kurang kot dia semua.
Macam orang dululah timbang-timbang. Dia pun lebih semua kepada untuk pembeli. Rugilah dianya. Tapi dia apa? Dia untuk dapat harta yang halal, harta yang barakah. Mana kalau kata jarum tu kok 4 kilo tu, lebih sentiasa. Lebih sentiasa. Kalau sekilo lebih, sekilo lebih, sekilo lebih. Banyak mana dah? Hilang. Kalau kira, ada orang hak benar. Kalau orang tak benar kok, tak apa molek lagi jarum duduk, dia akak dah. Itu belum lagi hak tipu timbangan. Dia akan mengurangkan sukatan. Itulah hak dalam Quran tu. Wailul lil mutaffifin tu. Mereka yang mengurangkan sukatan. Ni cerita tugu saya lah. Kan dulu kan dia pakai cupok kan. Tugu saya kata, kalau kau jujur, masih diparah berah tu, tangan dia akan lebih sikit. Kalau orang tak jujur, masih diparah berah dalam cupok tu, tangan dia akan masuk sikit. Ni cerita dulu lah ni. Kan dia cupok, gantang cupok, dia suka berah. Dia ambil, dia berah tu penuh. Kalau kau jujur, masih ditarik ni, dia naik sikit jari dia. Kalau kau tak jujur, masih ditarik ni, dia turun sikit jari dia. Orang tak apa. Cupok. Dia masuk sikit jari dia. Biar dia kurang. Dia ambil cupok, dia masuk sikit jari dia. Tu kalau orang nipu. Orang yang mengurangkan sukatan. Orang jujur tak, dia akan biar ringan je jari dia. Biar ringan je jari dia. Kenapa? Sentiasa lebih. Sentiasa lebih. Sebab apa? Kalau kata we lebih, jadi hadiah kalau orang tu bukan orang susah. Jadi sedekah kalau orang tu orang yang susah. Pahala belaka. Tapi kenapa ni? Tak embuh. Ni termakan hak orang. Hak ni hisap biarkan dulu. Walaupun harta dia banyak, hisap dia lama, hisap dia akan dulu. Sebab orang yang boleh harta yang barakah, maka harta tu akan digunakan pada jalan barakah. Kalau harta tu dia perlu dengan jalan yang tak comel, maka harta tu akan digunakan juga pada jalan yang tak comel. Cuma nak cerita sininya, harta, ampunya harta akan dihisap, ampunya ilmu tu akan bagi syafaat, pertolongan kepada tuan dia. Ampunya harta tu akan melambatkan tuan dia masuk syurga sebab hisap dia panjang. Ampunya ilmu akan membagi syafaat, tolong akan orang yang punya ilmu. Tapi bukan kata harta ditolak, cuma pastikan ilmu di hadapan. Pastikan ilmu di hadapan. Hak asal fadha'ih tu tak dapat tidak. Itu tak dapat tidak. Harta banyak mana sekalipun, infak banyak mana sekalipun, kalau akidah tak betul, kalau sembahyang bang tidak diterima oleh Allah, kalau hati tidak ikhlas, tak pakai gawa pun harta yang diinfak. Sayang kadang-kadang. Dah pada zahirnya pemurah. Tapi diinfak harta, tiba-tiba akidah dia pun tak betul. Itu rugi sangat-sangatlah. Kadang-kadang infak harta nak infak pada tempat mana? Tempat mana? Orang sekarang ni mudah infak harta pada tempat yang glamour-glamour. Orang di tempat yang pandai camping pederma. Tapi harta tu dimanfaat dengan jalan yang yang betul ke tak? Kena kira pula. Nak buka pondok, nak buka madrasah. Yang nak buka pondok madrasah tu berkelayakan ke tak? Ada je juta-juta pondok madrasah, akhirnya tidak ada pelajar sebab yang buka tu pun ilmu tak berapa nak ada, cuma pandai cakap aja. Tapi macam mana dia mudah cari sumbangan? Dia pandai cakap, dia pandai camping supaya derma, dia pandai cakap, pandai camping. Jadi juta-juta dibina tempat pengajian. Tapi pengajian macam mana? Kadang-kadang panggil orang tu mengajar, apabila ampunyanya orang lain, mengajar orang lain, dia akan bertelingkah kemudian keluar, orang lain pula masuk.
Ampunya tempat pengajian dengar yang mengajar orang lain, maka dia akan payah-payah nak sekata. Akhirnya pelajar boleh apa? Pelajar pun jadi apa? Tunggang langgang pelajar. Orang infak tu dapat pahala berpanjangan ke dok? Infak tempat pengajian seumpama tu, ni dok ni pun murah sangat. Tapi infak tak kena tempat. Tu nak ilmu belaka tu, nak ilmu belaka. Nak kenal tempat yang macam mana yang akan mengajar ilmu yang beri manfaat. Kita kena ada ilmu. Kita boleh nilai. Tempat ni begini. Sayang. Berjuta harta diinfakkan, tapi tempat tu tidak dapat dimanfaatkan dengan ilmu yang sebenar. Jadi kok mana pun harta, tapi ilmu di hadapan. Kemudian datang yang ke-8 bertanya, ia seperti yang dahulu. Maka jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ilmu afdal daripada harta kerana harta itu binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikian itu dengan lama masa. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 26. Baris yang ke-8 daripada atas. Surat 26, baris ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka engkau dapat dengan yang demikian itu. Yang demikian masghul, bersibuk engkau dengan hajatmu kerana berusaha atas belanja dirimu atau belanja anakmu atau isterimu, padahal sejahtera, yang selamat segala muslimin dari kejahatanmu. Akan darajah ashabil yamin, yakni orang yang diberi suratannya itu kepada kanan, seperti orang yang soleh, kerana engkau tidak dapat naik pada martabat mereka yang dahulu itu. Dan inilah sekurang-kurang martabat pada maqam agama Islam. Maka engkau dapat dengan demikian itu, demikian perkara keempat itulah, akan darajah ashabil yamin, yakni orang yang diberi suratannya di pada masyar kepada kanan. Apabila diberi suratan, dia akan ambil dengan tangan kanan. Ini orang yang bahagia. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang diberi suratan amalan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan hisabkan hisab yang mudah-mudah, ringan-ringan dia. Ini orang yang bahagia. Mana ni yang keempat? Nak belajar di nafkah keluarga tak lepas. Nak wa amma sunnah, tak ada kesempatan sebab dia nak kerja nafkah keluarga. Nak tolong orang macam mana dia pun tak lepas lagi. Maka yang keempat ni dia bekerja. Jadi sekarang ni antara syuruk sampai ke zawal, gelincir matahari zuhur, tidak ada sembahyang melainkan 2 sembahyang saja, iaitu sembahyang sunat Isra 2 rakaat, sembahyang sunat duha 8 rakaat. Jadi tengah tu apa pengisian dia?
Mahkamah Ghazali pun datangkan 4 perkara. Mengisahkan 4 perkara. Yang pertama belajar. Yang pertama belajar ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua pula memperbanyakkan amal-amal yang sunat dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan tasbih, dengan selawat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga pula, antara pagi sampai ke zuhur ni dipenuhi dengan membuat kebajikan pada muslimin yang lain. Tolong orang ramai. Tolong orang ramai, khidmat untuk orang ramai. Pada ni. Itu yang ketiga. Yang keempat ni memanglah nak belajar pagi-pagi ni dia kena nafkah keluarga. Buat ibadah sunat dia nak nafkah keluarga. Dia yang keempat. Dia pun bekerja sebab tak dapat hidup. Nafkah kewajipan. Hak bekerja ni hak ilmu tetap, hak ilmu tetap. Hak amal sunat terpaksa ditinggalkan. Amal sunat tak apa. Nak khidmat pada orang ramai tak boleh kitanya. Orang pencing boleh lah. Kalau ada gotong royong, ada apa ke, dia terkehadapan, tak apalah. Belanja dia lebih daripada mencukupi. Duit dia banyak dah. Masa lapang dia banyak. Maka dia kalau gotong royong apa semua, dia sungguhnya. Pada ni. Ni hak yang tiga. Ni tak mampu nak buat seumpama tu sebab dia kena bekerja. Dia pun bekerja. Tapi ilmu tidak boleh ditinggalkan. Ilmu kalau tinggalkan habis ceritalah. Ilmu fardu ain. Tapi nak belajar sama-sama tak boleh. Orang belajar sama-sama ni kalau fardu ain hak tulis je. Hak ilmu hak dak sama ni ilmu fardu kifayah. Apalah dak sama ilmu. Kalau belajar ilmu fardu ain hak sama je. Macam contohnya baca kitab Zahratul Murid dan kitab Pati Paridah hak terdahulu. Lebih kurang je lah bila masuk sifat 20 kau. Ambillah kitab mana pun sifat 20. Lebih kurang je lah. Faham tak ni Pak? Sifat 20 hak tulis je. Sama juga. Kalau masuk bab pekoh taharah ke apa ke. Habis satu kitab pekoh. Ambil kitab pekoh yang lain pula. Hak tulis je. Melainkan dia mendalami hak bab muamalah. Bab munakahat. Bab janayah. Hak tu bolah ilmu yang luar. Itu ilmu fardu kifayah. Tapi kita ni fardu ain pun bukan masalah hak tulis. Belajar pula hak tulis. Hak baru pula. Baru tahu. Ni baru dengar. Allah kata. Baru balik royak dah. Ada juga. Ikut FB lah. Ikut FB ni lebih banyak daripada kita ikut masjid. Ikut masjid ni tak banyak mana. FB tak habis dia ikut. Kadang-kadang. Orang ni baru dengar ustaz cerita benda gini. Allah kata. Berapa puluh kali dah cerita. Ada kata dah 10 kali. Tapi cerita acak kali dah baru dengar pula. Tu. Orang tua orang kali. Orang tua sungguh. Sedap ngajar orang tua. Sebab hak tulis semua. Bagi dia ilmu baru semua. Sebab apa dia tak ingat? Kalau ajar hak muda-muda, hak jadi cerdik, jemu dianya. Jadi hak tulis. Tapi kata ajar orang tua, laku. Ada laku? Mana? Gitu baru dengar. Gitu baru dengar. Baru dengar apa? Belajar apa tahun dah? Baru dengar. Baru dengarnya. Saya ingatlah. Ulang sat kali dah. Baru dengar. Sebab apa? Faham-faham je lah. Jadi ilmu asah tu tak ditinggal. Bekerja macam mana tak ditinggal ilmu asah. Kalau bekerja walaupun untuk nafkah wajib keluarga, ilmu fardu ain ditinggalkan, tak ada nilai atau tak ada nilai tu. Sekarang dia masghul dengan berusaha bekerja. Tapi dalam ni padahal sejahtera segala muslim kesejahteramu dan sejahtera mereka itu segala muslimin daripada lidahmu dan tanganmu
dan sejahtera daripada agamamu kerana engkau tidak berbuat maksiat, kena kerja molek. Kalau kerja dengan orang ramai pula, jaga molek orang ramai daripada kejahatan kita sendiri. Jaga orang ramai daripada lidah, tangan. Lidah tu kena jaga. Janganlah mentang-mentang hok mari tu orang kampung ni cakap lepas-lepas je. Cakap lepas-lepas je. Pada ni lidah kena jaga, tangan kena jaga. Kadang-kadang diumpak pula. Kadang-kadang diisyarat pula kawan dia. Ni mari dah ni. Mana? Mari orang darat. Pada orang darat. Dia orang air. Ni orang darat. Apa jadi panggil orang darat? Orang Ulu ni dipanggil orang darat. Orang bandar dipanggil orang air tu mana? Ke maksud apa orang darat? Kan kita kan, mari dah orang darat. Mana apa orang darat? Orang tu orang pedalaman, tu orang darat, orang Terengganu panggil. Tapi tak tahulah. Orang bandar ni orang air orang kali, ke orang udara. Dia panggil orang darat. Lepas tu dia pun isyarat pada kawan-kawan dia. Ni, mari orang darat ni orang Jakung tak? Jakung mana? Jakung orang asli tau. Gitulah. Dia menghina orang pula. Oh tu habis lah tu. Sampai di masyar muflih lah kalau kerja seumpama tu. Kena jaga sungguh-sungguh lah. Sebab ngelupas lah. Orang kerja di hospital. Allah ujian besar. Orang sakit pula. Orang sakit pula lah. Macam-macam korenoh. Dia punya mulut orang sakit tu kau. Macam-macam dia kata Dia mencaruk lah. Jangan orang sakit orang tua-tua. Dia mencaruk mudah-mudah je. Ada ni. Mana memang kurang ajar sangat-sangat lah. Lepas tu yang buat kerja ni kau, sobo kena tinggi lah. Sobo pahala wajib, ingat baik ni. Orang sobo Allah beri pahala dengan pahala yang tidak terkira. Sobo lah. Sedihnya lah keluar mata dia kata, tak apalah. Janji kita boleh pahala. Kerja gini lah barulah. Ni. Besar pahala hari akhirat. Kena jaga daripada kejahatan diri, daripada lidah dan tangan. Agama kena jaga molek masa kerja, jangan buat maksiat. Masa kerja lah, dia duduk ngorak lelaki perempuan. Lelaki tu suami orang, perempuan tu bini orang. Tu kok berat lah tu. Ada ni. Mana kena pelihara agamamu. Kerana engkau tiada berbuat maksiat, jangan buat perkara maksiat. Tempat kerja-kerja molek. Ni kok bergurau senda lelaki perempuan. Panggil apa ni? Bertepuk tampuk. Bertepuk tampuk lelaki perempuan. Boleh bercakap lelaki perempuan ni apa? Bercakap yang double meaning apa panggil? Apa panggil double meaning apa? Percakapan yang ada maksud lucah sebaliknya. Dia bercakap tu dengan bini orang tu. Ni kadang-kadang tempat kerja. Wih, tak ada adab. Tak ada. Dah lah pakaian tu tudung kepala. Kalau Terengganu ni jilbab pakai, jilbab singkat sahaja. Baju kurung hok ketak je pakai. Lepas tu dia pakai pula wangi-wangian pula dia pakai. Bini orang tu. Allah tu go. Buat kerja gitu go. Masuk dalam lift pula. Lift capur lelaki perempuan pula. Sekali masuk tu go. Allah. Dia punya wangian. Lihat ni. Kalau gitu go. Habislah agama. Suami dia macam mana wallahu alam lah. Kena jaga agama dan sejahtera daripada agama kena jaga molek masa kerja ni. Masa mengelepah lah orang perempuan bekerja kerihik zuhur tak semayang, asar tak semayang. Allah, tak ada apalah tu, ada. Dia kesedaran agama tu agak kuat. Tapi dalam bab semayang tu tak dititik beratkan. Tak ada kata boh pejabat peringatan pada pekerja-pekerja perempuan dia. Ingat baik, kerihik sehari
pergi mandi, sembahyang zuhur asar segera. Tak ada tempat mandi, kami akan keluar belanja untuk buat tempat mandi. Tak ada. Ada ni. Tergamuk. Orang yang tinggal zuhur asar tu, program baca Yasin, dialah depan di pejabat tu. Program marhabang di depan di pejabat tu. Tapi dia juga zuhur asar tak semai dah kehik. Tergamuk main bab agama. Dia pergi mempermainkan agama. Jadi macam tinggal semai zuhur asar ni benda yang normal. Benda yang semua orang buat. Ada ni. Benda normal. Benda yang tidak ada kesalahan. Tak apalah nanti malam balik mandi semayang maghrib isyak. Hak parah laginya kamu qada zuhur dengan asar. So qada zuhur dengan asar. Qada lah tadi kamu wajib dah semayang habis kamu tak semayang. Tak ada qada. Kena semayang pada waktu dia. Qada ni tertidur terlupa bahawa ada qada. Tinggal dengan sengaja siang hari zuhur asar. Malam nak qada. Oh ni kau ajaran apa gitu? Ini banyak ni. Oh ni sesuatu dara dia. Oh ni kau memang kisi-kini lah Mak Haji. Mak Haji dulu khija. Tapi mana Mak Haji hak baik lah. Umrah. Di sini kami puasa. Bukan barang-barang orang dah. Isteri kami puasa. Tapi bila kehik siang hari, zuhur tak semayang, asar tak semayang. Apa dia puasa senang kami? Ini kata ditipu oleh syaitan ni. Syaitan tipu atas darat. Mana orang ditipu oleh syaitan ni, pada muka, apa? Sedang molek ngejahil. Sedang molek ngejahil tu. Lepas tu suami dia macam mana? Suami dia tahu dah. Isteri dia kerihit pagi tadi. Zuhur tak semayang, suami tahu ke dah? Biarkan sahaja. Allah dengan suami-suami tersungkur di padang mahsyar. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat segera. Kenapa jadi gitu? Puncanya kejahilan. Jahil. Tinggal semayang ni tak ada maaf. Semayang ni tak ada maaf. Ini tiang agama. Sebahagian sahabat radhiyallahu anhu, sebahagian ulama tabi'in menghukumkan kafir orang tinggal semayang ni. Ada ni. Sebahagian sahabat, sebahagian ulama tabi'in orang tinggal semayang hukum kafir terus, bukan setakat berdosa dah. Kafir terus kekal neraka selama-lamanya. Oh, puasa sunat, puasa kami pergi umrah, rajin baca Quran. Tapi zuhur tak semayang, asar tak semayang. Kerja 20 tahun, 30 tahun. Sepenuhnya masa kerja, dia belum dalam keadaan haid, 20 tahun, 30 tahun tu. Bukan kata tiap-tiap bulan, kering waktu siang hari, tidak. Tapi biasalah kadang-kadang suci sebelah malam. Tak apalah. Bangun, mandi-mandi, semayang isyak, semayang subuh, zuhur asar, baiklah boleh semayang. Tapi kalau kering pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, ni dia tak sama ni, tak sama. Ada orang dia banyak kering sebelah malam, ada orang banyak kering sebelah siang, ada orang yang dia kata lebih kurang je lah kadang malam, kadang siang. Tapi maknanya kering sebelah siang ni memang separuh lah tau. Ke macam mana? Ke 3-4 kali, 3-4 bulan kering malam, sekali je kering siang. 3-4 kali, 3-4 bulan kering malam, sekali je kering siang, gitu. Lebih kurang je kering sebelah malam, kering sebelah siang. Dan ada yang kata lah, dia kata wallahualam, dia kata dia lebih acak kali siang hari, dia kata. Dan siang hari zuhur macam mana? Asar macam mana? Tiap-tiap bulan
Lepas tu kita suruh belajar. Daripada kita belajar tu, salah kita tu, mana kita boleh nampak lalu dah. Allah, kenapa jadi gitu? Kenapa jadi gitu? Sebab faham, tadi tak mandi. Maka zuhur tak apa dak semayang pun sebab belum mandi. Asar tak apa dak semayang pun sebab belum mandi. Waktu jahil sangat-sangat. Jahil tuki orang panggil. Nak panggil jahil apa lagi? Oh, jahil berat ni. Jahil tuki, jahil apa lagi? Ha? Jahil tuki je. Oh, tu ialah beratnya. Hak lain tak ada dah. Ha. Jahil tuki. Dia faham kerana dia belum mandi, maka zuhur tak wajib semayang. Kerana dia belum mandi, asar tak wajib semayang. Itu jahil tuki, jahil sangat-sangat. Jahil fardhu ain panggil tu. Mandi itu syarat untuk menyempurnakan syarat sah semayang. Yang mewajibkan semayang suci haid dan nifas, kering tu wajib semayang segera dah. Ada orang yang tahu wajib, tapi orang ustaz tak tepat nak mandi. Oh tu alasan yang tak logik sangat-sangat. Tak ada. Alasan tu tak logik. Kita di Malaysia ni tak ada tempat nak mandi. Bukan alasan, bukan. Waktu mengajar di masjid, dulu saya pernah mengajar di pejabat, sentuh bak ni. Sentuh bak ni, senyap tupah. Senyap tupah perempuan. Senyap. Tak kata apa. Jadi biasa perempuan ni dia banyak pak dia lelaki sebelah, perempuan sebelah. Perempuan ni dia banyak ni, banyak bertanya. Dia kita orang perempuan ni dia aktif sikit. Mana dia orang lelaki tak ada pertanyaan. Orang lelaki ni jenis senyap je. Macam panda je orang lelaki ni. Dia lelaki ni dia macam panda, senyap je. Orang perempuan hak banyak. Perempuan banyak. Jadi mudah kita nak mengajar. Sebab apa? Mana kita boleh susung nak hurah macam mana sebab daripada pertanyaan tu. Jadi kalau senyap payah kau nak cerita. Tapi dia setuh bak tinggal semayang ni, zuhasar dak semayang ni, senyap. Tak ada seorang pun tanya. Senyap. Sebab apa? Kalau tanya kan, kamu dak semayang? Gitu kali malu nak tanyalah. Malu nak tanya. Sebab apa kalau tanya je? Walaha sama je. Dia panggil apa? TST. Tahu sama tahu. Aku dak semayang, mung pun dak semayang. Dia gitu dak dek je. Tak kata apa. Sebab apa? Aku nak kata ke mung pun tak boleh, mung nak kata ke aku pun tak boleh. Sebab apa? Sepetula je. Satu pejabat tu seorang pun tak semayang. Bayangkan. Hija kena jaga agama molek. Jaga agama molek. Lepas tu kata dia pihak yang berautoriti lah yang kena kehadapan perkara ni. Kan dia ada keluar buku panduan wudu, solat, tayamum bagi pesakit. Macam lah. Keluarlah panduan kepada pekerja-pekerja wanita yang kerihit pada waktu siang hari ketika berada di tempat kerja. Beri panduan molek. Lepas tu sebo mana-mana pejabat, mana-mana tempat-tempat perempuan yang ramai bekerja. Tambah sekali pula perempuan lebih ramai daripada orang lelaki. Pergi tempat-tempat Maiding ke, tu tempat-tempat ramai perempuan belaka tu. Pergi ke Sabasung ke, semua tempat ramai orang perempuan belaka tu. Tapi tempat-tempat seumpama tu, tengok-tengok dalam bilik tu kadang-kadang ada tempat yang ada tempat mandi. Ada. Selain duduk tandas dia ada tempat mandi. Mandi tu untuk pekerja dia wallahu alam dah. Bab mandi untuk pekerja satu benda yang sangat simple. Sangat mudah nak buat. Cukup simple. Ada. Cukup simple. Untuk tempat mandi tidak ada satu masalah yang besar. Sudah katalah Ustaz syarikat kami kerja syarikat international. Toke dia Mak Saleh, toke dia Jepun, dia duduk tempat kita di negara umat Islam, kena ikut aturan kita lah. Yang berkuasa agama kena pantau, kena pastikan
Pekerja mudah nak semayang. Pekerja mudah nak semayang. Orang duk sibuk sekarang ni kan, hak cuti. Bukan hari Jumaat kena kerja dah. Macam-macam alasan timbulnya. Tidak ada larangan pun untuk bekerja hari Jumaat. Tidak ada larangan. Tapi kamu nak cuti ke tak? Nak cuti. Kalau nak kerja 7 hari seminggu, tak apa. Nak cuti ambil hari Jumaat. Jangan kira pada masa solat. Sebelum solat, hak sunnah-sunnah Nabi sebelum solat Jumaat tu. Waktu banyak ditinggalkan. Sebab nak cuti, pilihlah hari Jumaat. Gitu je lah. Yang mana negara umat Islam biasa dia akan cuti hari Jumaat. Sama ada Jumaat satu ataupun Khamis Jumaat. Ada tempat yang Khamis Jumaat. Ada tempat yang Jumaat satu. Apa nak fokus kepada ibadat. Tapi bukan kata agama melarang bekerja. Bukan. Dia ambil ayat. Fantashir fil ard tu. Allah. Apa benda lah nak pusing. Mana? Kena pastikan mana-mana tempat-tempat bekerja ada kemudahan untuk solat. Bukannya tempat solat. Bukannya tempat wuduk. Untuk kemudahan solat, tempat mandi wajib bagi perempuan yang kerhit di siang hari. Tulis molek di pintu tu, bilik mandi untuk perempuan yang kerhit waktu siang hari. Tulis itu. Lepas tu, dia punya bos kena sentiasa peringat. Dalam tempat mandi tak ada orang mandi siang hari pejabat. Tak ada orang mandi. Tulis itu. Biar orang pun ingat. Aku kalau kerhit, ni, sini tempat mandi. Tu tak ada tu. Tu tak ada kemaafan. Dan pihak berkenaan memang kena titik berat sangat-sangat. Bab sembahyang pekerja dia. Kerana kalau sembahyang tak cukup, tak ada nilai pada agama, tak ada. Tua-tua nak amal sunat. Lah, makan di syaitan mudah-mudah je. Syaitan tipu mudah-mudah je. Ada. Orang jahil ni jadi bola bagi syaitan je. Orang jahil ni. Ikut syaitan nak sepak ke mana pun. Orang jahil ni menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Orang jahil menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Ingat baik. Tak ada ni lah. Kerana kejahilan tadilah tinggal semayang manih free. Tapi alhamdulillah kemudian bertaubat. Menangislah jawapan dia. Allah Maha Pengampun. Berarti situlah boleh nampak dah kedudukan ilmu agama yang wajib fardu ain nak pelihara agama. Nampak beragama dah semayang tak cukup. Runtuh agama. Campur agama ke belakang. Yang membezakan antara Islam dan kafir adalah sembahyang. Sebenarnya realitinya memang ramai orang perempuan tak semayang. Zuhur asar boleh kerhit di siang hari. Realiti dia gitu. Ramai tak semayang. Ramai tak semayang. Kalau kerhit waktu asar tak apalah. Dia balik pukul 4, pukul 5 tu kadang-kadang dengan rumah tak dalam mana perjalanan disempatlah mandi untuk solat asar tunai. Zuhur diqadak kemudian pun tak apa. Sebab dia kerhit pukul 5 petang. Kerhit pukul pada sekolah petang. Itu tak ada masalah. Itu hak boleh balik sampai rumah sebelum maghrib boleh mandi lah. Tapi kalau dia jenis pukul 5, 5.30 baru keluar tempat kerja, jam pula sampai rumah lepas maghrib, tu kena cari tempat mandi dululah. Terus semayang asar. Qada zuhur kemudian tak apa. Tunai asar tu dahulu. Tapi kurang dititik beratkan. Maknanya saya tahu-tahunya bukan di tempat kita sahaja. Di tempat kita orang kuat semayang pun culah juga tinggal juga situ. Di tempat lain yang memang semayang tak berapa kuat mana, sama telah lah. Cerita khas semayang lepas kerhit zuhur asar ni bagi mereka satu benda yang melucukan. Ada? Seolah bagi mereka satu benda yang melucukan.
Macam seolah-olahnya agama apa gitu menyusahkan orang. Pandai ni. Satu benda yang melucukan disenyum saja, ada yang menyatakan bahawa itu agama yang menyusahkan. Agama Islam agama yang mudah. Mana pun mudah. Kalau kita kehit di siang hari, mari nak mandi, semayang lah, mudah. Atau mudah masuk neraka. Mudah tu, mudah masuk neraka. Ada yang anggap melucukan. Jadi main-main je bicara bab ni. Ada orang yang memang tolak. Dia kata agama tidak menyusahkan. Oh ni berat-berat belaka lah. Bekerja kena pelihara agama molek. Molek kerja betul-betul. Selamat segala musim daripada kejahatan kita. Selamat daripada lidah dan tangan kita. Agama kita pula selamat. Bekerja jangan buat maksiat. Maka engkau dapat dengan berkat itu. Hak bekerja tadi lah. Sejahtera segala muslimin akan darajah ashabil yamin, yakni orang yang lebih suratannya itu kepada kanan seperti orang yang soleh. Oh soleh tu. Kerana engkau tiada dapat naik pada martabat mereka yang dahulu itu. Nak naik martabat orang yang belajar sungguh-sungguh, tak dapat. Nak naik martabat orang yang banyak buat amal sunat, tak dapat. Nak naik martabat orang yang banyak tolong orang, tak dapat. Sebab apa? Sebab nak kena fokus pada kerja. Amal kerja kan, nak sembahyang sunat tak sempat, tak ada, tak sempat. Amal sunat pun tak sempat. Tapi dengan bekerja tu, mereka akan dapat seperti orang yang soleh juga. Oh soleh lah. Akan dapat suratan amalan dengan tangan kanan. Maknanya orang bahagia, ahli syurga. Dan inilah hak martabat orang yang keempat yang bekerja ni. Sekurang-kurang martabat pada agama Islam. Sekurang-kurang martabat. Gitulah. Jadi bekerja. Tak ada amal-amal sunat, tak ada. Semahyang pun semahyang saja je. Wirid tak sempat. Nak baca doa pun tak sempat. Dah sibuk kerja ni. Semahyang pun kadang-kadang tepi-tepi meja begitu je. Semayang pun kadang-kadang tak boleh nak awak-awak. Kena tengok-tengok keadaan kerja lah. Celah gitu je semayang. Semayang pun takkan sempurna. Sebab semayang dalam keadaan kesibukan. Ada ni. Sebelum semayang, tengok, penat, sibuk. Pening kepala, banyak kerja. Lewat dah ni kena semayang. Semayang pun takkan sempurna. Bila otak ni tengah mikir hak kerja. Ada ni. Otak tengah mikir kerja. Tapi tetap dijaga juga ibadah dia sekadar. Gitu je lah. Ini kata sekurang-kurang martabat. Kurang-kurang martabat. Sebab dia nak fokus macam yang pertama, kedua, tiga. Dia tak ada keluangan. Ini sekurang-kurang martabat. Ada pun martabat yang kepada ini. Maka itu martabat ashabus syiman. Yakni orang yang diberi suratannya daripada kirinya, dan itulah orang yang dipermainkan oleh syaitan. Dipermain-mainkan oleh syaitan dia. Dikuda-kudakan oleh syaitan. Dijadikan umpama bola oleh syaitan. Kerja semata-mata duniawi. Dalam bekerja, hukum hakam tidak dijaga. Perhubungan lelaki perempuan tidak dijaga. Semayang pun tidak dijaga. Tak ada apa tu. Itu ashabus syiman. Orang yang akan timur suratan dengan tangan kiri. Orang yang celaka, ahli neraka. Waliyazabillah. Wallahu a'lam. Ini kita Hidayatus Salikin, muka surat 60. Surat 60, baris yang ke-10 daripada atas. Baris yang ke-10 daripada atas.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat-ngumpat akan orang. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengupak-ngupak. Ada mim tau. Mengupak-ngupak. Macam orang Terengganu dah ha. Ada mim tak? Mim nge peta je. Mengupak-ngupak, bukan mengumpat. Bahasa standardnya kena ada mim tau. Mengumpat. Ada tak? Mengupak-ngupak. Itu bahasa Terengganu. Tak Terengganu lah. Kita kena baca ikut kitab lah. Mengupak-ngupak akan orang. Ini pelihara lidah daripada ini pelihara lidah daripada perkara yang diharamkan. Yang pertama dahulu, pelihara lidah daripada berdusta, panjang berdusta. Yang kedua, pelihara lidah daripada menyalahi janji, mungkir janji. Ni yang ketiga, pelihara lidah daripada mengumpat. Mengumpat ni pun panjang ni. Mengumpat ni panjang. Yang keempat tu musak sebelah tu yang keempat. Musak sebelah, musak 61. Baris yang ke 9 daripada atas. Keempat, engkau pelihara lidahmu daripada mirak, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Itu yang keempat. Jauh tu. Jadi yang ketiga, yang keempat tu, yang tiga musak 60, yang keempat musak 61. Kalau kira baris dekat-dekat sama tu. Jadi maknanya yang ketiga ni satu muka surat pembicaraan bab pelihara lidah daripada mengumpat. Pelihara lidah daripada mengumpat. Yang dusta pun panjang. Yang kedua tu pendek. Yang kedua, pelihara lidah daripada menyalahi janji. Yang mana wajib atas kitanya menyempurnakan apa yang kita janji. Sekuasa-kuasa kita. Ada ni. Janji wajib kita sempurnakan janji kita sekuasa-kuasa kita. Jangan buat mudah ni buat janji ni. Kita janji dengan anak bini kita. Jangan buat janji gitu je. Janji apa ni? Nak janji mudah-mudah je. Anak bini tunggulah yang dijanjikan oleh suami, oleh ayah tu. Bila nak tunai janji? Yang berjanji tu dah ingat-ingat. Dia janji tak berperuk orang panggil. Yang berjanji tu tak berperuk. Tak berperuk. Dia janji tu janji. Gitu je. Jangan gitu, haram tu. Memukri janji tu haram, dosa besar, ingat baik. Dusta haram, dosa besar. Mengumpat haram, dosa besar. Memukri janji haram, dosa besar. Tu dia datang kalau hadis yang terdahulunya. Orang ni ada 3 perkara ni. Orang munafik, sekalipun dia puasa, sekalipun dia semayang. Itu kita maklumlah. Yang pertama, bila berkata-kata dia dusta. Bila berjanji, diingkari janji. Diberi amanah, dikhianati. Ini 3 dosa besar belaka ni. Cakap, dusta, dosa besar. Berjanji, mungkiri, dosa besar. Diberi amanah, dikhianati, dosa besar. Ada salah satu dari 3 ni, munafik orang ni. Walaupun puasa, walaupun semayang. Kalau ada 3-3, bapak munafik lah. Tapi bukan munafik i'tiqadi lah, munafik amali. Bapak munafik amali. Bohong pun dia, mungkir janji pun dia, khianat amanah pun dia. Tapi manis-manis je bohong. Manis-manis je bukit janji. Hak bohong tu, yang tukang bohong mempermain-mainkan pula orang yang dibohongi. Maknanya seolah-olahnya pada mukamu.
mungkin nak tipu dia aku. Gitu seolah-olahnya. Jadi seolah-olahnya cakap bohong tu nak jadi normalisasi dah. Mukir janji nak jadi normalisasi dah. Jadi benda tu benda yang tak ada apa dah. Hak mukir janji tak ada apanya. Jadi normalisasi, jadi tak apa. Kadang-kadang orang agama pun tutup benda gitu. Tu punahlah agama. Jadi cakap bohong akhirnya akan datang orang akan pandai cakap bohong. Akan datang orang pandai mukir janji. Akan datang orang pandai khianah amanah. Orang cakap bohong, orang mukir janji, jangan harap dia akan jaga amanah. Jangan harap. Orang khianah amanah ni, dia boleh cakap sedap pula. Orang khianah amanah ni, boleh cakap sedap pula bagi dianya. Terang-terang dia khianah amanah, dialah yang paling amanah. Sebab apa? Manusia pembohong, dia punya percakapan itu pandai. Pembohong, orang mukir janji, tak sudah harap lah. Dia akan tunaikan mah, tak sudah harap. Terkadang amanah tu dikhianati terang-terang, dok, baik dianya. Mana dah pada kena tipu gitu je. Itu dosa-dosa besar belaka tu. Dosa-dosa besar belaka. Kita bicara tipu ni seorang dengan seorang. Kita bicara mukir janji ni seorang dengan seorang. Bicara dipercayai, dikhianati sama kita je. Kalau kita tipu orang ramai, kita mukir janji dengan orang ramai, kita khianat amanah orang ramai, tu tak ada benda lah tunya. Tu tunggu masa lah. Balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpa kehinaan. Atas dunia pun akan sudah timpa kehinaan orang yang seumpama ni. Akhirat dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang besar-besar belaka ni. Benda yang besar. Cakap kena jaga betul-betul. Jangan duk bohong. Berjanji je. Jangan kita berjanji umpama bulan bintang. Berjanji umpama bulan bintang hanya untuk membohongi saja. Lepas tu, tahu tak boleh tunai? Tahu tak, tak boleh tunai. Tu awal-awal lagi dah. Sama kita cerita macam ayah tadi. Dia berjanji. Dia boleh tunai ke tak janji dengan anak? Tak mampu nak tunai. Yang kamu janji tak? Apa dak ni? Harap budak tu. Bilalah. Kata kemok. Ayahmu tu janji kau saja je mung. Jadi satu mainan pula dah. Anak duk tunggu. Mak pun katalah ayahmu tu masa duk agak lah. Dia janji-janji kosong kemung. Jangan. Pada ni. Dusta kepada anak pun haram dah. Mungkin janji pada anak haram juga. Jangan. Jangan. Tak mampu jangan. Janji yang mana kita mampu tunaikan. Atau hak maksiat lidah yang terdahulunya. Dusta, lepas tu menyalahi janji. Janji kita kena tunai sekuasa-kuasa kita. Hidup kita sementara saja. Terkadang Allah bagi kedudukan istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah bagi kedudukan, Allah nak menzahirkan sebenarnya cakap anda ni sebenarnya macam mana. Dapat satu-satu kedudukan memang qada qadar pegang kita. Tapi Allah qadakan bukan berarti Allah redha. Kadang-kadang istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umur tua dah, masing-masing kita dah lama dah dengan kematian, kita pergi buat benda-benda yang menyebabkan berat siksaan pada hari akhirat. Atas dunia pun sama, kadang-kadang akhirnya akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup sementara. Hidup sementara. Seorang mati ni. Seorang mati.
Kejar ke dunia, kejar ke pangkat dunia, jadi angkuh, jadi sombong, tak ada apalah. Sampai pada masa mati tak ada beratlah orang-orang seumpama ni. Tu hak menyalahi janji. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengupak-ngupak akan orang. Kemudian apa dia mengumpat? Dia ada datang ke takrif mengumpat. Sebab dalam ni ada bicara mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Takrif mengumpat, definisi mengumpat. Saya dah tengok molek tadinya. Tapi silap ingatan sayanya. Ada di bawah tu. Ada di bawah. Bawah sekali tu. Ada makna mengumpat. Baris yang ke-10 ke-9 daripada bawah. Bermula makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya. Sama ada engkau sebut itu akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya. Atau binatangnya. Oh ni contoh ni. Contoh saya mengaji lah. Atau binatangnya seperti kata lembu kamu kuruh kering. Itu contoh. Allah. Atau rumahnya atau binatangnya. Ni aku sebut ni. Seperti kata lembu kamu kuruh kering. Kerana kata begitu tuannya marah. Marah ke kalau kata lembu kuruh kering? Marah? Marah dah. Macam tak pandai jaga lembu aku kering. Binatang pun. Bukan kata ke binatang, kata ke tuan dia. Kalau kata binatang tak ingin ngumpat. Kalau kata lembu, mu kuruh lembu, tak ingin ngumpat gitu. Ni kata depan tuan dia, Allah lembu mu kuruh kering lembu mu. Mengumpat atau bangsanya atau barang sebagainya. Sebut engkau akan manusia dengan barang yang dibenci akan dia. Nanti kita akan pergi. Cuma bab mengumpat ni saya selalu tekan. Mengumpat bukan kata di belakang. Mengumpat kata di hadapan sama, kata di belakang sama. Mengumpat adalah berkata benda yang sebenar. Benda tak sebenar dipanggil dusta, fitnah, tohmah. Ingat baik. Di sinilah kadang-kadang tak lepas. Mengumpat kata depan, kata belakang, kata depan tak mengumpat, itu salah awal-awal. Yang keduanya, kita tak mengumpat, kita kata benda sebenar tu mengumpat. Kalau tak sebenar dia panggil dusta, fitnah, tohmah. Nanti di bawah tu bawa cerita berkaitan dengan takrif mengumpat. Kerana firman Allah Ta'ala, wala yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Artinya jangan ni. Batu mengumpat haram ijma' ulama. Ni Quran kata ni. Dan jangan, artinya jangan mengumpat. Wala yarta' ada dang tu. Dan jangan mengumpat. Setengah kamu akan setengah kamu. Tengok ni Quran larang terang-terang. Mengumpat haram ijma' ulama dan kebanyakan ulama mengumpat haram, dosa besar. Adakah suka seorang kamu bahawa memakan daging saudara yang mati? Suka ke? Makan daging
saudaranya mati, maka benci kamu akan dia. Memang kita takkan suka makan dengan saya mati, maka benci kamu, maka janganlah mengumpat. Dan hasil makna ayat ini bahawa menyerupakan Allah Ta'ala keempat itu seperti memakan bangkai pada pihak haramnya dan kejinya, seperti makan daging saudara yang sudah mati. Makan bangkai itu Allah Ta'ala bandingkan dengan mengumpat. Tapi Quran tak larang terang-terang, jangan mengumpat, oleh setengah kamu akan setengah. Apa ada ni? Mengumpat ni dengan perkataan, mengumpat dengan tulisan, mengumpat dengan isyarat, dengan aju, itu mengumpat belaka tu. Isyarat. Pernah berlaku Aisyah radhiyallahu anha selepas sahabat berjumpa dengan Nabi SAW, sahabat tu balik keluar, sahabat tu rendah. Maka Aisyah radhiyallahu anha isyarat dengan tangan, rendah. Kenapa rendah? Gini tak rendah, renek. Nabi SAW menyatakan engkau telah umpat akan dia. Aisyah radhiyallahu anha tak kata pun dia rendah, cuma isyarat. Ada ni. Sama tu lah pula aju. Yang kawan tu berjalan kecah. Apa? Kecoh. Lepas kawan tu keluar tempat tu, dia buat kecah. Oh tu lagi lah besar. Ngumpat tu. Kadang-kadang mengumpat ni dengan isyarat, dengan isyarat mata. Lihat. Dia isyarat mata. Mana apa? Ni. Orang mana mari ni? Orang kampung mana mari ni? Baju pun berkedut-kedut. Baju pun jeragak. Baju pun tak ada warna putih dah. Kalau orang perempuan lah. Tak ada warna putihnya. Kenyik-kenyik. Mari tempat orang hebat-hebat. Dia kenyik-kenyik. Dia dah kata. Itu panggil mengumpat. Isyarat dengan mata. Itu haram. Dosa besar belaka. Dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam. Tidak akan diampuni walaupun dengan haji mabrur. Wajib kena minta maaf. Tidak, bayar dengan pahala pada hari akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata. Iyyakum wal ghibata fa innaha asyaddu minaz zina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.